A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma siapa yang awal-awal sekali? Tak apa, tak perasan tadi. Yang paling pertama yang Cik Arman ke? Cik Arman yang menyapa tak apa paling awal. Cik Arman, Aida Zurin, Sabri Ladas, Jawada. Lepas tu Cintaku Mami Ros, Puan Ajal Zainun Abdul Rahim ya, daripada Singapura, Coach Amy, Awang Syaz, Cikgu Mokhtar Nurdin, ni pun top 10 ya. Awang Syaz, Ajar Zainat, Zainun tadi, Rifa Marjan, Azza ya. Lepas tu Badrul Alam, Ali Ria, Patch Adam Story, KK pun Zaid Haris, ni jangan jumpa ni. Zaid Haris, Bani Adam, Bani Adam ya. Subhanallah. Suryati pun dah masuk, Sifti Afsakula ya, Zari, Siti Salwati, Azrina Adam, Saidih Lamid ya. Lepas tu Daruna Suci, dah lama tak nampak ni, Siti Aziza, Zahir, Muhammad Ali Hassan, Ji Fazil ya, Nani Harnani ya, Nita Azman, Haja Aisyah, Merais Ili pun jangan jumpa ni. Baba Hasan, Jamna Pairan, Khairul Haryadi, Akila Nur, Kefli Zul, Khatijah Harun, Rifta Marjan. Masya Allah, Masya Allah. Jani Aziz, Lita Welita, ada Olin Kitchen. Oh, ya, like dan share. 98 dah share. Terima kasih. Like dan share kepada 10 orang. Ni hari ni Jumaat, guys. Nurul Khairuddin, kita cari pahala banyak-banyak. Rosma Aisyah, Aimi Murad, ya, Hasrita. Cari pahala, kita panggil kawan-kawan kita masuk majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat pahala percuma ya. Maria Mokhtar Nurdin. Okey, terima kasih. Cikgu, kasih ya. Zahri dah sebut tadi, Ina Zalina, Normal Abdul Jalal, Rashida Osman, Nur Amalina, Muhammad Munir, Mardiana, Muhammad Ali Hassan, Umi Kalsum, Asmara mana? Tu dia. Asmana mana, bukan Asmara. Coach Amy dah sebut tadi, Lita dah sebut, Zainab Hassan dah masuk, terima kasih. Nurin Nur, Siti Afsakula dah sedekah subuh, tahniah ya. Lepas tu Malisa Lisa, Ina Zalina, sekali lagi Nurul Maitin, Nur Soleh ya, Cik Ani, Umi Kalsun dah sebut, Mariam Aiza ya. Lepas tu siapa ni, Fairul Izwan, Muhammad Azir Ahmad Ghani, Muhammad Ali Hassan dah sebut, Nur Azwa Asrani, Aini Baya. 124 orang. Come on, like dan share kepada 10 grup, 10 kawan. Umi Kalsum, Zainab Hassan, Asni, Saidi Lamid dah masuk, Kak Sab Husin. Lama tak nampak Kak Sab ni ya. Ya, alhamdulillah, daripada Woodland Kak Sab rupanya. Woodland Singapore. Suhada Zaidin, Wazir Ismail, Rosnida Mak Desa, Karun Nizam. Happy birthday to you guys. Ya, happy anniversary. Selamat bertugas, selamat bercuti, selamat membuat kerja amal. Kalsum tambah. Ya, Ji Fadil. Ya, terima kasih. Zahra Muhammad Nur, Muhammad Tua Harun, Nita Azman, Abdul Rahim Latif, sahabat saya dari Singapura. Terima kasih. Salam Jumaat Tuan Haji. Jamaliah Nawawi, Lita Welita, Nur Faizah, Titin Ariana, Farul Izwan, Rozaini Nizam Jama'in, Jelipah Kapah. Ya, 150 orang share dah. Terima kasih. Tiara Rai, Bungerus, Sirna Jamil. Ya, Sirna Min, mungkin pun dah Jamil cantik. Takisha Kanishiro, lama tak nampak Takisha Kanishiro ya. Takeshi. Oh, jangan marah orang tua ya. Mata dia macam itulah kan. Takeshi Kanishiro, dah awak nama Jepun ya. Sarbi Dazaz, Lita Welita dah masuk, Hamidah Hussein dah sebut tadi ya. Amir Rashida, 175 orang. Sikit lagi kita sambung bahagian yang ke-16. 16 lagi dah. Wong Jowo dah masuk, Intan Sumaya dah masuk, Narima Ismail dah ada. Dr. Narima share kepada 15 grup. Subhanallah. Cik Puan Aminah, Aulinu Amoria ya,
Wati Syarif, terima kasih. Hadiawati, apa nama, Intan Sumaya. Kita share. Orang tak nak join, tak dapat join, tak apa. Tapi kita share pun dapat paling banyak. Abdul Rahman, Nazila Muhammad, Haryana Jauharis, ya, insyaAllah. Aulu Nur Amuria tadi tu. Cik Puan Aminah, ya. Allahumma salli Muhammad. Raimah Sanoh, ya. Dan kawan-kawan yang lain lah. Syukur, Alhamdulillah. Ramai, ya. Kuda Putih dah masuk. Kuda Putih pun dah. Nur Ashikin, Abdul Rahman, Siti Murad Daud, 162 guys. Wow, dalam kelas dah. Apa ni yang share? Dia Dila Ismail, kasih. Ya, mudah-mudahan, ya. Hari ni hari Jumaat, selalu ayam. Jangan lupa cukur, trim, potong kuku. Jangan lupa surah Al-Kahfi kita baca, ya. Sunnah, ya. Nurizan Sulaiman Singapura dah masuk. Tengok aja dah masuk, ya. Wong Jawa, ya. Nurizan Sulaiman, Mamian, ya, Cinta Aima, Cikgu Yunus pun dah masuk. Lama tak nampak cikgu. Daimah Jumaat, ya. Dela Bun, dah cukup 200 orang lebih dah ni. Aulunu Amuria dah masuk. Muhammad Borhan, Nazila Muhammad, Yohana Awang, Datin Paduka Anisma. Lama juga tak nampak ni Datin Paduka ni, ya. Dan juga siapa? Zaleha Halimi, Nuraini Abdul Karim, Siti Munirah Daud, Nuraini Abdul Karim dan yang lain. Terima kasih. 200 people dalam kelas, 215 shares, 237 komen, 200 reaksi. Terima kasih, syukur. Hari ni hari Jumaat, jom kita sambung. To be fair, kan? Kita dah janji, kita kena tepati. Itu tanda orang yang, mudah-mudahan orang yang beriman. Semalam Tok Abah berhenti kat catatan Tok Abah nombor 79. In your note doesn't matter. Yang mungkin yang keempat, kelima tak apalah, bagus tak kan? Tapi Tok Abah dah masuk ke hari ke-16. Bercakap tentang jom jadi orang lebih bermanfaat. Sebab Tok Abah pesan kat orang untuk pesan pada diri. So, I am reminding you guys not to tell you what to do, but actually reminding myself what to do. Jadi nombor 79 semalam, lebih bekerjasama. Ya, Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati. Allah tak suka orang yang silo mentality. Sebab Nabi berpesan, mafhumnya, orang seorang-seorang ni macam ibarat seekor kambing yang tersesat. Senang dicekup dia serigala. Tapi kalau in group, serigala pun takut. Sebab kambing ni semua ada yang tanduk. Kambing jantan bertanduk kau. So memang serigala pun takut kalau kambing dalam segerombolan, sekumpulan. A herd of sheep ataupun goats, ya, even a wolf will be afraid of that group. Tapi kalau seko-seko, ya, jadi bahan makanan serigala. Itu ibrah, itu metafora. So jangan seorang-seorang, ya. Kalau seorang-seorang, setan mudah ganggu, ya, mudah terpengaruh, mudah kita terlalai, terlarang, terlupa, ya. Tapi kalau kita berkawan, mudah-mudahan kawan-kawan yang baik-baik akan ingatkan, doakan, pesan memesan, share, ya. Lepas tu ingat mengingatkan, subhanallah, ya. Allah won't bless a group of people who are disunited. So jangan tidur dalam keadaan masam muka, sakit hati, merajuk kepada ahli keluarga pun sia-sia. So tu semalam punya kisah, lebih bekerjasama. Hari ni sambung nombor 80. Ini pun tu apa, biasanya beritahu pada anak-anak, pada pelajar, pada sekolah rendah, sekolah menengah, pada universiti, ya. Tapi pada ni relevan untuk semua orang. Untuk jadi orang lebih bermanfaat, be curious. Kenapa kanak-kanak hebat, IQ dia tinggi? So kanak-kanak ikut neurologist, dia punya IQ bertambah sebab dia bertanya, nak tahu. In so doing, improve him or herself dan jadi aset yang lebih baik kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, dunia. Sebabnya Tok Abah pernah baca artikel. Dulu kita tak tengok internet slow, ya. 30 tahun yang lepas, 40 tahun yang lepas, Tok Abah baca apa? Yang Tok Abah pesan pada anak bongsu Tok Abah, yang semua cakap kat semua anak, tapi anak bongsu yang tangkap terus. Setiap perkataan baru yang kita dapat, Tok Abah cakap pada anak-anak, your IQ will increase. One new word, when you ask question, you new understanding, new fakta, new perkataan, new vocabulary yang baru, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Arab, bahasa Tamil, bahasa, ya, dialek Iban, Kadazan. Tok Abah suka belajar bahasa, ya. Aku sayau kenuan. Ya, Tok Abah suka belajar bahasa. Hampia tumse karte hain. Hampia
हम प्यार तुमसे करते हैं. I love you lah dalam bahasa Hindi. Semua bahasa kita belajar sepatah-sepatah. Ya. Nan nuna kadali kre. Itu bahasa Tamil. Most meaning I love you. Nan nuna kadali kre. So bila ada perkataan baru yang kita faham, IQ meningkat. So itu sebabnya orang tu kata budak pandai suka bertanya. Budak senyap mungkin bengap. Tak betul. Mungkin tak betul, tapi itu sebagai peringatan untuk kita galakkan, untuk kita bertanya. As-su'al miftahul ilm. Peribahasa Arab. Bertanya itu kunci kepada ilmu. Malam tadi Tok Abah belajar bahasa Arab dengan Ustaz Dr. Taufik Ismail, ya, pensyarah Al-Fadhil Ustaz, umur 52 tahun, mengajar kami. Ada 16 orang dalam kelas. Oh no. Pelajar yang paling cilik 11 tahun, Wan Aisyah. Pelajar yang paling senior, Tok Abah dengan bangganya mengaku. Pelajar yang paling antik, 71 tahun, Muhammad Fadilah Kamsah. Belajar bahasa Arab basic, alhamdulillah. Dan hati miftah. Ya zaujah. Ya. Kita cakap pada isteri kita, ya. Wahai isteri yang, ya, hati miftah. Berikan kunci, bukan berikan kunci hatimu. Berikan kunci miftah ni kunci. Kami belajar malam tadi. So no, belajar bahasa Arab, ya. Siapa nak sama-sama belajar bahasa Arab atau apa? Ada link kat atas tu, ya. Join Best Arabic Malaysia. Yang dibawakan oleh Telaga Biru. Sahabat kita Datuk Dr. Muhammad Zazan Muhammad, ya. Seronok dapat belajar bahasa Arab di usia habis muda. Tok Abah yang habis muda. Yang paling muda 11 tahun, Wan Aisyah. Yang habis muda Fadilah Kamsah, 71 tahun. Habis muda. Muda dah habis, tinggal fahamlah. Ya, seronok. 1,5 jam. Lepas tu di akhir sesi dia suruh Tok Abah bagi tazkirah 5 minit. Sebab kita yang paling comel. Dia kata sebab Tok Abah yang paling comel, bagilah tazkirah 5 minit. Ya, agar kita malam Jumaat buat apa? Dengan tazkirah. Ya. Okay. So be curious mean ask question. Sejak Tok Abah jadi pensyarah tahun 77, Tok Abah jadi pensyarah. Tok Abah kalau baca buku, Tok Abah tak boleh terima. Siapa profesor mana ke, sarjana mana yang tulis, Tok Abah akan baca, Tok Abah akan tanya soalan ni, betul ke? Ya ke? Does it make sense? Ya, Tok Abah akan tandakan. Yang Tok Abah setuju sebab dah memang dah belajar ataupun dah dapat maklumat yang lain, ada hujah-hujah yang kuat, Tok Abah akan tick fakta tu. Kalau tidak, Tok Abah akan question mark, Tok Abah akan garis, Tok Abah akan bubuh bintang. Kalau poin yang sangat hebat, quotation yang hebat, Tok Abah akan bagi bintang. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. So buku Tok Abah penuh dengan komen. Bintang, question mark, setuju, yes, not necessary, itu my comment. So Tok Abah akan sentiasa bertanya, akan mencabar penulis, ya, profesor mana tak kisah. Tok Abah akan cabar, betul ke ni? Tok Abah akan tabayun. Ini berkaitan, ya. Jangan tibayun, tabayun. Barang siapa yang menerima bulat-bulat apa yang diterima dan sampaikan pada orang lain, dia sudah dicap sebagai pembohong. Barang siapa yang menyampaikan semula apa yang dia terima tanpa tabayun, tanpa siasat, tanpa kaji selidik, dia sudah dicap, boleh dianggap sebagai berbohong. Mafhum hadis. Allahumma salli Muhammad. Jadi guys, let's ask question. Tapi tanya bukan nak menguji, bukan nak saja aku ni nak test Fadilah Kamsah ni. Dia tahu tak? Dia ni bukan main. Sejak aku kecil dia asyik bercakap sampai dah tua bangka pun tak nak diam. Ya, aku nak test dia. Tak payahlah. Ya, tak payah test, ya. Sebab kita bertanya sebab nak tahu. As-su'al miftahul ilm. Bertanya itu kunci kepada ilmu. Kita nak dapat ilmu, kita nak tahu kepastian, kita nak tahu penjelasan, kita nak tahu fakta, bertanyalah. Ya, dan ini akan menyebabkan kita memberi nilai tambah kepada diri kita. Kita jadikan diri kita more beneficial to ourselves, to our family, to our community, to our nation, to our world. Ya, duniaku yang permai, lagu Allahyarham Eddie Ahmad tahun 60-an, 70-an. Duniaku yang permai. Okay, so ask question and get feedback. Bagaimana prestasi saya? Bagaimana ramai orang yang nak memperbaiki diri selalu tanya Tok Abah, bagaimana cara saya cakap ni? Boleh tolong komen saya pun tazkirah tadi tentang bagaimana saya menyampaikan. Masa saya jawab soalan tu macam mana? Ya, apa komen Tok Abah?
Of course Tok Abah akan kata bagus, sangat baik. Start dengan yang positif. Bagus. Very direct, to the point. You ulas balik soalan to be certain. Kadang-kadang kita ni, Tok Abah pernah berlaku pada Tok Abah. Orang bertanya, so kita pun dengan bangga jawab 10 minit. Oh, lepas tu apa dia komen? Sebenarnya itu bukan yang saya masukkan. Kata orang bertanya, yang saya masukkan, engkau merah muka. Tok Abah terus kawal lain. Bagus. Ya, sekarang minta maaf saya tadi tak jawab soalan anda, tapi mudah-mudahan komen-komen saya tadi memberi manfaat pada yang lain. Ya, siapa yang dapat manfaat dia komen Tok Abah tadi? Ramai yang kat tangan. Alhamdulillah. Walaupun Tok Abah tak jawab soalan orang bertanya, tapi mudah-mudahan dapat juga orang lain manfaat. Kawal lain sebab sebenarnya Tok Abah telah tersilap. Bila kita dapat soalan, kita repeat the soalan, itukah yang dimasukkan? Adakah gini-gini? Betul. Alright. Terus sebenarnya Tok Abah tak akan jawab soalan orang sebelum pasti apa yang dimasukkan, dan sebelum Tok Abah tanya latar belakangnya. Dia ni anak sulung ke anak bongsu? Kenapa? Khatibun nasa ala qadrin kulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya, ikut personalitinya, ikut latar belakangnya. Dia ni orang yang rupanya orang yang sentiasa dalam dilema. So apa nak buat kalau kita begini? Tak apa, boleh jawab, boleh. Tapi rupanya dia bertanya sebab dia sentiasa dalam dilema. Sebab kebetulan dia lahir antara 18 hingga 23. Itu ikut kajian Tok Abah, kajian ya. Tidak ada kena dengan ramal-ramal ya. Jangan terlibatkan dengan benda syirik. So 18 to 23 ni Tok Abah dah cakap banyak kali dah. Orang yang dilema. Dan Tok Abah punya pemerhatian selama 45 tahun. Dia kata, memang saya banyak idea tapi saya susah nak buat keputusan. Saya pergi shopping pun susah. Saya dapat pilihan memang susah. Saya selalu jadi bila tahu Tok Abah tahu dia punya latar belakang, maka bila tanya macam mana kita nak pastikan, dan Tok Abah terus jawab dengan asas pertama ialah tidak akan rugi orang bermesyuarat, tidak akan menyesal orang istikharah. So mesyuarat dan istikharah akan membantu. Satunya berbincang. Keduanya surf internet. Ketiganya cari mentor, cari sipu kita, minta nasihat. Ya, keempatnya ikut gerak batin kita. Dan kelimanya kalau boleh sebelum tidur tanya soalan, wahai Allah, aku nak menjawab soalan ni, aku nak buat pilihan yang tepat, aku nak tahu sama ada aku patut berhenti kerja ataupun sambung kerja kat tempat ini walaupun sangat mencabar. Ya, tolong bagi aku ilham. Itu namanya sleep thinking. Bila kita masukkan soalan dalam kepala sebelum tidur dan minta Allah bagikan kita ilham, dalam tidur kita, subconscious mind kita akan mencari solusi. Ini namanya sleep thinking yang Tok Abah belajar tahun 2000. Tahun 2000 Tok Abah belajar konsep sleep thinking. Bila kita masukkan informasi dalam kepala dan minta Allah berikan ilham, otak kita minda sebawah sadar akan mencari jawapan kepada soalan itu dalam tidur kita. Orang lelaki 10% otaknya masih bekerja masa tidur. Orang perempuan 70% mindanya masih berfungsi, masih bekerja dalam tidur. Dan fungsi bahagian yang masih berjaga inilah yang akan mencari penjawapan kepada soalan kita. Ask question, you will get answer. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. When you ask the right question, you get the right answer. Be curious but ask the right question. Contoh, bila orang bertanya pada Tok Abah, bagaimana nak mengatasi, ini pun juga pernah dengar, bagaimana nak mengatasi masalah bos yang pilih kasih? Is that your question? Why? Adakah you rasa awak terpinggir? Ya, saya rasa kerana dia anak tirikan gini-gini. Soalan anda tadi ialah bagaimana nak menangani bos yang pilih kasih? Betul? Betul. Sebab awak terasa awak dia anak tirikan. Betul? Betul. Kan Tok Abah dapat soalan yang tepat. Tok Abah kata, boleh tak awak tukar soalan awak? Dia diam. Kepada Tok Abah, bagaimana saya nak buat, apakah tindakan saya untuk jadikan bos sayang kat saya? Instead of pilih kasih dan menganak-tirikan saya, how to deal with it, but rather make it more positive, bagaimana saya nak bertindak agar semua orang, termasuk bos saya, sayang kat saya, yang tidak menganak-tirikan saya. Bila dah sayang, dia tak nak tirikan lah. Boleh tak saya tukar begitu? Dia kata, itu yang lebih baik, bagus pun. Itu yang saya nak sebenarnya. When you ask the right question, you get the right answer. When you focus on problem, orang gagal, pengikut-pengikut, fokus pada masalah. Pemimpin, orang yang berjaya, orang nak memimpin orang lain, fokus pada solusi. Dan pekerja yang hebat, selepas
Noli datang program Tok Abah, mereka kalau jumpa bos pun, mereka tak jumpa bos dengan masalah ataupun persoalan. Mereka makan tanya, aku ada masalah ni, aku nak jumpa bos, nak minta nasihat. Tetapi, Tok Abah dah pesan, jangan pergi jumpa bos dengan otak kosong. Cari alternatif, cari kemungkinan kebarangkalian based on pengalaman dan perbincangan dengan kawan-kawan, apa cadangan solusi anda kepada masalah itu. Minta bos tolong pilih manakah alternatif yang terbaik. Go to your boss with the problem plus probable solution rather than pergi jumpa bos dengan sekadar bawa, bos, saya ada masalah ni bos, tolong bos, apa nak buat bos? Bos dah lah banyak masalah, banyak problem, banyak cabaran, banyak isu yang dia kena fikirkan, tambah pula dengan awak punya masalah, lama-lama dia fed up ke awak. Ini dalam bahasa psikologi dia kata the mum effect. The mum, M-U-M, mum. Kesan kalau diam. Bermaksud orang yang selalu datang dengan bawa masalah akan dibenci oleh orang yang menerima maklumat itu. Orang yang selalu membawa masalah atau berita buruk akan dibenci oleh orang yang menerima berita buruk ataupun masalah. Ini kajian psikologi kajian psikologi. So kalau kita datang dengan masalah tapi kita bawa cadangan-cadangan alternatif solusi, jadi bos kata okey, alternatif A tak sesuai, B tak sesuai, C tak sesuai. Tapi bila saya tengok cadangan-cadangan you ni, saya nampak satu gabungan solusi. Saya boleh sinter pada hemat saya, you patut walaupun semua alternatif yang kita berikan kepada bos tak sesuai, tetapi sebab kita dah bagi alternatif, bos akan mudah terfikir sebab dia banyak pengalaman, banyak pendedahan, banyak perspektif yang dia dah tahu maka dia dapat berikan solusi ataupun cadangan yang lebih tepat, lebih optimum dan praktikal berdasarkan pada cadangan-cadangan you. Wow, nampak tak? Go to your boss not with just a problem but with the suggested solutions. Ask him or her to help you pick out or perhaps choose the best alternative for the problem. Gitu. Alright? Okay. Sentiasa curious, tanya soalan, minta feedback. Kalau nak bertanya pun, tanya soalan yang baik-baik. Sebab Allah bertindak seperti mana yang awak fikirkan. Fikir benda positif datang. Fokus pada negatif, fokus pada sakit, sakit bertambah parah. Kajian psikologi. Fokus pada penyakit, penyakit bertambah parah. Fokus pada di manakah nak dapat ubat kepada penyakit aku, maka Allah akan datangkan ubat, solusi dan jawapan kepada penyakit anda, insya-Allah. Ini dibuktikan secara saintifik. Dan kalau kita percaya kepada mafhum hadis tadi, Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Awak fokus pada ubat, apakah ubat kepada penyakit aku, ubat, maka Allah akan berikan ubat, insya-Allah. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Hadis kursi, cannot go wrong, insya-Allah. Alright? Okay. Excited sangat pagi Jumaat 20 hari bulan Mei. Orang yang lahir 18 hingga 23, hari ini 20 Mei. Anda orang yang hebat, cemerlang, pandai, tapi kadang susah nak buat pilihan sebab sering menghadapi dilema. Solusinya, takkan rugi orang bermusyarat, bincang, mesyuarat dengan keluarga, adik-beradik, dengan pasangan, dengan orang-orang yang berwibawa, yang boleh diminta pandangan dan panduan. Dan of course istikharah tiap-tiap malam. Minta Allah berikan ilham, inspirasi untuk atasi masalah. Dan sleep thinking. Masukkan dalam kepala, ya Allah, aku nak minta jawapan kepada persoalan ini. Beri aku ilham dalam tidurku. Sleep thinking. Subhanallah. Masya Allah. Dan program kita dibawakan oleh program kita pagi ini dibawakan oleh webinar yang akan dijalankan pada 24 hari bulan Mei. Next Tuesday. Hari ini hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 4 hari lagi. 24 hari bulan 20 Mei, pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari, Tok Abah akan kenalkan webinar Supervisor as the Problem Solver. Ini untuk supervisor, pemimpin pertengahan, untuk eksekutif, yang eksekutif, untuk manager, untuk middle management leaders. Ini sangat-sangat sesuai, sangat relevan. Mengenal potensi diri, mengenal X factor, lepas tu cara nak menginspirasi kita punya subordinates, kita punya pekerja, bagaimana nak menegur mereka, bagaimana nak menyatukan mereka, bagaimana nak mengkaunsel mereka, sikit-sikit lah. Dan Tok Abah akan bagi 180 tips bagaimana nak jadi supervisor yang lebih berwibawa. Sangat seronok, sangat berbaloi,
sangat kata orang tu berguna. Ya, dan ingat semua orang adalah pemimpin. Saya bukannya pekerja, tapi saya cuma seorang ayah, seorang ibu. Well, still relevant. You are a leader. Bagaimana nak memotivasikan kita punya bukan staff, anak-anak, adik-adik, ya, dan sebagainya. Bagaimana nak memotivasi, maksudnya nak menyatukan mereka. So, hampir semua orang relevan, tapi kita fokus pada leaders, ya. So, come. Dah ramai yang mendaftar, yang tak bahas seronok betul. Dan 10 orang, ya, yang register untuk beli video tu, rakaman. Sebab dia tak dapat attend, ya, dia nak dengar rakaman. 10 orang dah. Wow, that is a big number. Yang nak dapatkan rakaman video. Instead of attending sebab dia ada hal tak dapat datang, tak dapat attend, padahal pada Tok Abah ia satu benda yang official, ya. Kalau kita nak attend program ni, minta izin daripada bos akan berikan awak, bukannya terpaksa cuti, sebab this is part of your on the job training, in service training, ya. Dan boleh masuk dalam latihan tahunan, ya, dan sebagainya. Allahumma selamat. So, Tok Abah excited sangat. Kita akan jumpa untuk mereka yang telah mendaftar pada 24 Mei. Ya, Tok Abah dah siapkan nota dengan cantik lah, ya. Tak sempurna tapi cantik, ya. Dan banyak fakta baru yang Tok Abah masukkan, ya. So, dan ramai orang mendaftar. So, keep on, ya. So, register. Begitu kawan-kawan. Bos-bos, send your your supervisor. Minta izin daripada bos. InsyaAllah segera dapat diizinkan. Ya, cepat. Hari ini hari Jumaat, esok lusa boleh mendaftar online, ya. Dan Monday, ya, make it the last day lah. Tapi biasanya pada hari Selasa 24 masih ada 10-15 orang yang register. Biasanya, kesian, ya, kita punya person in charge, Cik Ikin dan Cikgu Nazrin. So sama-sama lah, ya. Dan of course kita punya program sentiasa disupport oleh tabung korban. Jom kita menabung untuk kita melakukan ibadah korban dan akikah di Malaysia tahun ini. Semua online, ada link kat atas, ya. Semua online, ada dia punya panel syariah Ustaz Al-Ta'a, ya. Dia dah pergi Mekah bulan lepas, ya, untuk umrah, ya. Dan dia lah menjadi panel penasihat. Everything is legitimate. Tok Abah sebagai dia punya duta. Jom kita sama-sama. Tok Abah pun insya-Allah akan menjalankan ibadah korban tahun ini dengan tabung korban, ya. Ada link kat atas tu, ya. Baik. Itu yang kita fokuskan lah. Banyak lagi, ya. Dan of course kalau nak join bahasa Arab bersama Tok Abah, jom, ada link kat atas tu. Best Arabic Malaysia, ya. Untuk 6 bulan punya program. Seronok, excited dengan cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang berpengalaman, yang sangat user friendly, people friendly, student friendly. Seronok, excited. Sebab kita nak faham Quran. Sebab nak dapat yalah, faham Quran, nak tahu paging Quran. Dan kalau pergi ke mana-mana, ke Mekah, Madinah untuk umrah dan ziarah, kita seronok dapat berinteraksi, especially nak pergi shopping. Ada orang datang, kenapa nak begini? Nak pergi shopping kat Mekah, Madinah. Tak kisahlah. Tapi sebenarnya nak memahami Al-Quranul Karim yang kita baca, agar dapat zuk dia, agar dapat dia punya jiwa. Tok Abah dah tua bangka. Habis muda dalam kelas 71. Excited, seronok. Malam tadi pulang kaji depan Tok Mak. Itu baru mengira. Wahid, asnan, salasa, arba'a, khamsa, sita, saba'a, thamaniya. Ya, apa nama? Sita, ya, apa? Dan asyara. Ya, Allah. Allah, Abah seronok, ya. Seronok dapat belajar bahasa Arab pada usia senja. Tis'ah lah. Apa semua itu? 9 tis'ah. Apa orang yang tahu masyarakat? Apa tak apa ni? Pelat, ya. Tis'ah 9. Ya. 90 tis'ah. Ya. Asyara. Tilka asyaratu kamilah. Bila genap 10, sempurnalah. Perfect 10. Tilka asyaratu kamilah. Okey. Poin nombor 80. Tip nombor 81. Untuk jadi orang lebih bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat, negara, malah dunia, you and I must become a more dependable person. The person who can, they call it the go-to person lah. Kalau apa ada hal apa-apa, pergi kat dia lah. Kau nak nasihat, pergi kat Tok Abah. Kan you kalau nak bantuan ke apa, Tok Abah. Kalau you nak dapatkan ini, nak ketenangan, dapat yalah solusi kepada masalah, pergi kat Tok Abah. Be the go-to person. Kat pejabat, kalau kau nak siap laporan ni on time,
kau kena masukkan dia dalam kumpulan kau. Kalau nak siapkan kerja, idea yang bernas, kau masukkan dia. Ada. Kita jadi orang yang, orang nampak dia punya credential sebagai orang yang dependable, yang boleh diharapkan. Yang kalau lagi kerja, tak banyak komplain, tak banyak songil, tak banyak alasan. Orang hebat berikan hasil. Orang yang gagal berikan alasan demi alasan demi alasan. Great people give results. Failures give excuses. Itu Tok Abah belajar 40 tahun yang lepas. Tapi relevan sampai sekarang. Ya, orang hebat berikan hasil. Orang yang gagal berikan alasan demi alasan demi alasan. Aku dah buat yang terbaik, tapi tak dapat apa nak buat. Don't just do your best. Do what it takes to be successful. Jangan sekadar buat yang terbaik. Buat apa yang sewajarnya, yang syariah compliant lah, ya, untuk benar-benar berjaya. Jadi jangan ada alasan. Wa allaisa lil insani ila ma sa'a. Ayat Quran bermaksud Allah akan berikan apa yang kita usahakan. Ya, you will get what you get commensurate with what your effort is or has been. Alright? Okay. So, be dependable. Jadi orang yang boleh diharapkan. Yang kalau cakap dengan mak ayah, adik-beradik awak ada berapa orang? 10 orang. Jadi kalau mak ada masalah kena suruh pergi beli barang ke apa, dia ada 10 orang anak tu, siapa yang mak suruh? Saya lah, kata anak nombor 2. Awak lah pada pandangan mak the most dependable. Kalau nak tolong cuci pinggan kat rumah, adik-beradik awak ada 12 orang, siapa yang mak minta tolong? Saya lah, kata si adik nombor 3 tu. Sebab awak pada kacamata mak most dependable, kurang songil, kurang hentak kaki bila disuruh, kurang banyak komplain. Nampak ke nampak? Nampak. Nampak tak ya? Kat rumah pun nampak who is more. Samalah anak awak yang ada 5 orang, yang ada 3 orang. Kalau nak minta bantuan, siapa yang awak akan minta bantuan? You know what I mean kan? Okay. Be dependable guys. And everything begins at home. Everything begins at home. Leadership begins at home. Charity begins at home. Semuanya bermula di rumah. Gitu. So, point nombor 81, tip untuk jadi orang yang lebih bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Jadi orang yang boleh diharapkan. Be a dependable person. Ya. Nombor 82 Tok Abah dah sebut semalam, tapi nak re-emphasize. Tip nombor 82 untuk jadi orang yang bermanfaat, lebih bermanfaat, sentiasa tabayun. Elak terima bulat-bulat, sentiasa tabayun. Tok Abah tadi kata apa? Ya, be curious. Itu berkaitan. Be curious, tanya soalan. Tanya soalan, jangan terima bulat-bulat. Walaupun awak membaca buku yang ditulis oleh Profesor Kayangan, bertaraf kayangan, kecuali hadis, sahih hadis lah, dan Quran dan ijma' ulama, tak payah soal lah. Tak payah soal. Tengok dah Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas ya, maka tak payah kita persoalkan, kecuali anda memang ulama besar, makam tinggi, kubur pun atas bukit. Makam tinggi, jadi kubur atas bukit. Itu lawak ustaz yang tak berapa lawak untuk kebanyakan orang. Tapi untuk orang yang faham, dia akan senyum. Ya, sebab dalam ya, deep. Sentiasa tabayun. Itu sebabnya Tok Abah baca buku pun Tok Abah akan cabar penulis. Ya ke? Betul ke? Saya rasa kurang tepat sebab saya dapat maklumat dari lain. Saya dah baca banyak buku, ya, tapi ini tak berlawanan. Contoh, seorang bertanya, kita tiap hari kena bandingkan diri kita dengan orang lain untuk dapat semangat, untuk kita keep on improving. We must compare ourselves with other people. Secara sekilas pandang betul, tapi banyak buku yang Tok Abah baca, ramai ulama yang pesan jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Malahan seorang sarjana mengatakan, Tok Abah terkesima, barang siapa yang membandingkan diri kita dengan orang lain, kita telah menghina ciptaan Allah. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tapi kita kata tak. Kenapa aku tak sehandsome Tok Abah? Awak telah menghina ciptaan Allah. Berdosa tak? Fikir sendiri. Ataupun kenapa aku lebih handsome dari Tok Abah?
Tak masuk syurga orang yang sombong, riak, ujub, takabur. Awak telah sombong tadi. Kenapa aku lebih handsome dari Tok Abah yang dah keriput? Contohlah, contoh. So, jangan bandingkan diri awak dengan sesiapa pun. Tapi bandingkan diri awak yang hari ini berbanding diri awak yang semalam. So, tak setuju dengan saranan orang pandai tadi tu. Bandingkan diri kita dengan orang lain untuk dapat semangat dan untuk dapat inspirasi. Wrong. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam. Dan pastikan awak yang hari ini lebih baik daripada awak yang semalam. Sebab Nabi bersabda, mafhumnya, orang yang cemerlang, berjaya, beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dibandingkan diri dengan siapa? Dibandingkan dirinya dengan dirinya. Yang hari ini, ya, vis-a-vis berbanding dirinya yang semalam. Okay? Alright. So, itu contoh ya. Tok Abah bertabayun, tidak menerima bulat-bulat. Sentiasa tabayun, elak terima bulat-bulat apa yang kita terima tanpa siasat. Betul ke? Saya dapat berita gini. Contohnya, kita dapat, ya, dulu orang fitnah. Kita dapat berita, ya. Dia ke sahabat kita, guru kita, Al-Fadhil Ustaz, Kazim Ilyas, sakit. Adakah betul dia minta bantuan siapa-siapa yang boleh mengubat merawat sakit misterinya? Betul ke? Tok Abah tak terima bulat-bulat. Tok Abah tengok sana, tengok sini, tengok, and then keluar pula kat berita. Ya, di Astro dan berita bulletin nampak. Betul lah tu, dah masuk berita. Dah orang dah siasat. Bila sampai ke berita kat TV dan radio, ya, wartawan-wartawan telah siasat. Mereka tak akan keluarkan berita yang palsu. Sebab ada dia punya akta. Ya, tidak pasti jangan kongsi. Itu bagian MCMC, ya. Bahagian media, ya, kawalan media. So dan komunikasi, Jabatan Media dan Komunikasi, ya. So betul. So tak apa dapat. Okey, so kita sama-sama doakan agar Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim, ya, Allah berikan keringanan, ya. Ada pihak yang akan dapat membantu sebab semua penyakit ada ubat, dan ustaz orang yang kuat, maka Allah berikan ujian yang agak berat, ya, sebab Allah berikan ujian setimpal dengan kemampuan kita untuk menanggung ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji hambanya melampaui kemampuan hambanya untuk menanggung ujian itu. Tapi ada kata, alang kau tak kena, senanglah cakap. Tapi itu ayat Quran. Itu ayat Quran. Jadi kita kena jadikan sebagai panduan. Don't ever give up. Ya, don't ever give up. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih. Allah ada bersama kita. Ya, insya-Allah. Okey, poin nombor 82. Sebelum tu, ya, Tok Abah nak program kita juga dibawakan oleh Excel Plus, ya. Ni makanan tambahan perasa coklat yang sangat lazat untuk anak-anak, ya. Ada maskotnya Didi and Friends, ya. Dan ada gambar Tok Abah pula tu, sebagai simbol lah bahawa benda ni serius, ya. Tok Abah bertanggungjawab. Jangan main, ya. Ini makanan tambahan perasa coklat untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, sangat sedap. Mudah-mudahan ada apa? Ada vitamin C. Sekarang ni zaman penyakit macam-macam ni, bagi kita immunity sikit, menguatkan immunity. Kolesterol ada, susu awal lembu, ya. So ada buat tamar, ada gula pemanis yang bukannya gula, ya. Susu ada, DHA ada, dan biji biji teratai. Dalam bunga teratai, biji teratai ada aura ketenangan. Jadi sebab ada biji teratai, kita masukkan tu menyebabkan asbab, ya, Allah akan buat kita tenang, fokus, seronok belajar, mudah belajar, bertenaga. Dan bila seronok, fokus, lama belajar, akhirnya jadi pandai. Bukannya makan terus pandai, tak. Mengarut, ya. So makan ni akan dapat, ya, kita akan dan dia jadi sekurangnya jadi placebo. Aku dah makan ni, aku akan bertenaga, aku akan fokus pula, kita pula belajar pula menghadap kiblat, baca pula Al-Insyirah, baca doa penerang hati, mak bapak pula berubah, sentiasa positifkan kata-kata di rumah, haramkan perkataan negatif, doakan kat kepala anak, pesan pada anak mendoakan guru-guru dan kawan-kawan, belajar menghadap kiblat. Contohnya, kesannya the whole family changes because of Excel Plus, perasa coklat yang sangat lazat, ya, yang maskotnya ialah Didi and Friends dan Tok Abah. Untuk dapatkan ni sangat berbaloi, dah 15 tahun dalam pasaran ini
versi terbaru. InsyaAllah ya. InsyaAllah akan bawa manfaat pada anak-anak ya. Jadi setiap pelaburan yang mak ayah lakukan untuk anak, Allah berikan ganjaran dan anak akan berterima kasih. Mungkin ada kesan kepada bukan 7 keturunan, lebih sampai ke akhir hayat ada impak ya, dan anak akan berterima kasih. Setiap apa yang mak bapak lakukan, pengorbanan, Allah berikan ganjaran sebagai ibadah insya-Allah. Dan anak-anak yang akan sentiasa berterima kasih dan bersyukur. Alright? Okay. So, dan jangan lupa ya, kita punya janji temu untuk mereka yang jadi supervisor, penyelia, eksekutif, ya, pengurus ya. Join Tok Abah punya webinar pada 24 Mei, Selasa depan, ya. So come over dan Tok Abah akan kongsi bagaimana nak jadi mengenal diri sebagai seorang penyelia, sebagai seorang pemimpin pertengahan dalam organisasi, bagaimana nak memotivasikan staff yang dulunya kawan-kawan kita. Kita kan dilantik jadi supervisor, naikkan pangkat sebab kita dulu pekerja yang bagus. Tapi ramai pekerja yang bagus bila naik pangkat sebagai penyelia gagal menjalankan tugas dengan sempurna. Peter's Principle at work. Gitu. So cara nak merangsang kaki tangan, cara nak menegur mereka, cara nak menyatukan mereka, cara nak jadikan diri kita sebagai pemimpin yang berkarisma, berwibawa. So Tok Abah akan kongsi. InsyaAllah seronok 180 tip yang Tok Abah akan kongsi dalam program itu. Dan ramai orang yang mendaftar untuk dia beli dia punya video saja. Dia tak dapat attend, tapi dia masih register. Tok Abah sangat kagum orang-orang ini. Walaupun tak dapat datang secara live, ya, secara webinar online, tetapi dia beli rakaman. Dia nak dengar, sebab dia tahu, ya, insya-Allah akan dapat membantu dia untuk jadi orang yang lebih hebat, pemimpin yang lebih hebat, dan kesannya pada diri, pada keluarga, pada masyarakat, pada organisasi, pada dunia. Janji temu kita 24 Mei. Supervisor as a problem solver. Seronok, ya, berbaloi, and will help you insya-Allah, ya. I am your facilitator, you are the motivator to yourself. Okay? Sikit lagi. So, sentiasa tabayun 82. Tip nombor 83. Lebih berempati, lebih memahami orang lain, lebih meletakkan diri kita di tempat mereka. Ni kalau ikut pinjam kata-kata Buya Hamka, kita membentuk jiwa merdeka. Jiwa merdeka kita benar-benar merasakan apa yang orang lain rasakan, dan kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Nampak kawan berjaya, kita tumpang gembira seperti kita berjaya. Nampak anak-anak jiran berjaya, kita bersyukur dan bergembira dan sangat happy. Yes, bagusnya anak-anak jiran aku berjaya, dapat 5A dalam gini, dapat semua A, dapat masuk matrikulasi, dapat masuk program yang dia suka kat universiti. Ya Allah, bestnya. Ya, kita bersyukur. Jangan macam anak dia je pandai, macam ya, orang yang hebat yang akan jadi aset, orang yang sentiasa berjiwa merdeka. Nampak orang berjaya, dia bertumpang gembira macam dia berjaya. Nampak jiran atau kawan atau siapa-siapa yang gagal, mereka benar-benar berempati, seolah-olah mereka yang gagal. Bukannya padan muka, aku tak dapat, dia pun tak dapat, tak apa, ya, kalau dia dapat aku tak dapat, itu tak boleh. Itu tidak, jiwa tidak merdeka. Itu orang yang banyak iri hati dan dengki yang negatif, ya. Ada yang envious, yang positif. Kalau dia boleh, kenapa aku tak boleh? Kalau dia boleh sembahyang malam, takkan aku tak mampu? Kalau dia boleh puasa sunat Khamis, Senin Khamis, takkan aku tak boleh? Kenapa aku tidak? Kalau dia duha dapat 6 rakaat, aku takkan tak boleh minimum 2 rakaat duha tiap-tiap hari? Kalau dia boleh solat taubat tiap malam, kenapa aku tak boleh? Sebab tidur itu ibarat mati. Aku kena taubat sebelum aku mati. Contoh. Itu envious yang positif. So, nombor 83 in my notes is kita lebih berempati, lebih merasai. Put yourself in other people's shoe. If you haven't traveled the journey, if you haven't worn his shoe, don't talk about his or her problem. Kalau kamu tak pernah jalani, mengalami apa yang dia alami, kalau awak tak pakai kasut dia, kalau awak tidak ada dalam situasi dia, jangan sibuk nak komen tentang orang. Itu nasihat sarjana. Yeah, don't comment on people when you haven't traveled what she or he has gone to. Yeah, never experience what others have experienced. Jangan sibuk nak komen. Ya, sebab awak tak tahu, tak faham. Dan Tok Abah tak pernah kata pada my
klien, oh saya faham masalah awak, saya faham. Sebab saya ni dah tua, saya faham. Tak. Itu cakap orang sombong. Macam mana kita boleh faham apa yang orang alami? Ya, kita tak akan faham. Kita mungkin tahu, ya, kita dapat appreciate sebab mungkin ada pengalaman. Tapi pengalaman kita walaupun sama, tapi tak serupa. Jangan kata, I can relate to your problem, walaupun saya tak faham sepenuhnya. Saya dapat kata orang tu, appreciate your problem. Saya boleh bayangkan, walaupun mungkin tak tepat seperti yang you alami. Itu yang maksimum yang Tok Abah ni cakap. Walaupun hidup dah 71 tahun, pengalaman mengkaunsel dah mungkin 30,000 orang Tok Abah counsel sejak tahun 77 sampai sekarang. Tapi Tok Abah takkan mengaku, yes, I think I know your problem. No. I may understand your problem. I may not know your true situation, but I understand your predicament. Sikit-sikit lah. So this is what I understand. Dia kata, ya betul. Betul Tok Abah. Betul Tok Abah. Itulah situasi saya. And then barulah kita berikan nasihat, bimbingan dan coaching bagaimana nak mengatasi masalah tersebut. Ya. So kita tingkatkan kita punya sifat empati. Dan Tok Abah dah sebut banyak kali. It is better to be compassionate than just to be right. Aku betul dia silap, but being compassionate is more important. Walaupun aku betul dia silap, tapi aku maafkan dia. Walaupun aku betul dia yang silap, aku maafkan dia. Being compassionate is more important than being true, being right. Dan pagi tadi adik Tok Abah, ya, Profesor Dr. Zaki, ya, salah seorang timbalan Naib Chancellor di UTM, dia hantar sharing. Nak menyara hidup ialah berdasarkan apa yang kita dapat. Kita cari rezeki, kita bekerja. Untuk menyara hidup, ya, kita bergantung pada apa yang kita dapat. Tapi kalau nak memberi makna kepada hidup, bergantung pada apa yang kita beri. Nak menyara hidup, kita bergantung pada apa yang kita dapat. Ialah pendapatan, gaji kita. Nak menyara hidup, kita kena bergantung pada apa pendapatan kita. Tapi nak mencari makna hidup, bergantung pada apa yang kita beri. Kan Tok Abah punya topik ialah bagaimana nak jadi orang yang lebih bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Ulang balik kali ketiga. Nak mencari sara hidup, ya, kita bergantung kepada apa yang kita dapat. Nak mencari makna kehidupan, makna hidup, bergantung pada apa yang kita beri, apa yang kita sumbangkan kepada jiran, tetangga, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, kepada dunia. Alah, dah cakap macam theoretical, terlampau idealistik. Tanpa awak, dunia tak sempurna. Kan Tok Abah cakap dulu kan, banyak kali dah. Awak terkentut pun ada kesan pada orang kat Palestin, kat Syria, kat Antartika. Kalau faham, ya, kalau faham, betul, ada kesan. Whatever we do, what happening to us has an impact to the whole world, because the whole world is in equilibrium, satu sistem yang seimbang. Jadi anda, Tok Abah, ada kesan pada dunia. Kita Tuhan hantar, kita kiriman Tuhan untuk jadi aset kepada dunia. Khairunas anfa'uhum linnas, ya. Okey. So Tok Abah nak sedia untuk wrap up, ya. So kita nak wrap up. So yalah, kena tingkatkan lebih berempati. Kita sentiasa kita target untuk lebih cemerlang. Walaupun kita tidak sempurna, kita terus buat apa pun terbaik untuk lebih cemerlang, lebih cemerlang, lebih cemerlang sampai mati. Kita tidak sempurna, tapi kita boleh bertindak dengan cemerlang. Yang ikut ilmu, ikut benchmark, ikut kata orang tu ilham yang Allah berikan pada kita. Dan yang penting kita kena lebih fair, adil, ya. Sebab Allah Maha Adil, kita pun kena adil. Jangan pilih kasih, jangan. Tok Abah sebut dulu kan, sebagai bukan retorik, kita hormati seorang pencuci sama macam kita menghormati seorang Perdana Menteri. Sebab Allah tak pandang siapa awak, siapa kita, keturunan, ya, kekayaan, kepandaian, harta benda. Allah pandang hati dan amalan. Hormati seorang pencuci sama seperti kita menghormati seorang Perdana Menteri. Please, ya, bukan retorik, bukan kata-kata, tapi ini pesanan Tok Abah pada diri Tok Abah. Ya, Allahyarham ayah Tok Abah, seorang pencuci. Ya, seorang tukang kebun, cuci tandas, cuci sekolah, cuci macam-macam lah, ya, cuci kelas, ya. Itu kerja dia masa hayatnya sebagai seorang buruh, ya. So Tok Abah kena mulakan orang tua kita. Sama juga kita mulakan Perdana Menteri, ya. Kita mulakan. So tapi jangan pilih kasih, jangan pilih bulu. Okey.
Alright, so itu dia yang Tok Abah nak sebut pagi ni. Wrap up, dah dekat 50 minit Tok Abah bersama. So ingat ya, jangan lupa janji temu kita untuk mereka yang telah mendaftar untuk program Supervisor as the Problem Solver 24 Mei, hari Selasa depan ya. Tapi untuk yang belum, can do so. Tolong ya, beritahu bos, send your supervisor, minta izin daripada bos. InsyaAllah tak nak attend Tok Abah punya program Supervisor as the Problem Solver, most bosses will allow lah, insyaAllah lah. Kalau ada bajet je, dia akan izinkan. So come to our program. Dan ramai orang yang register untuk beli video saja. Itu yang Tok Abah sangat terkesima ya. 10 orang minimum ya yang dah beli untuk video saja. Dia tak dapat attend sebab ada tugasan, tapi dia beli video. Wow, I appreciate that. Boss, send your supervisor, ask permission from boss today is Friday. Lembut hati bos ya. So Tok Abah nak jumpa seramai mungkin anda. Yang beritahu anak-anak, saudara, jiran, your WhatsApp group untuk join Tok Abah punya webinar about supervising, how to be a better supervisor sebagai problem solver 24 Mei ya. So insyaAllah ya. So happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru. Jom petang ni pun Tok Abah ada wedding rupanya kat si Jangkang Kelang ya. Tok Teluk Panglima Garang, anak Cik Kadir. Sahabat Tok Abah anak Cik Kadir, dia ada walimah hari ni. Tok Abah kami punya turn ialah 5 hingga 7. Dia kan batch by batch kan, SOP. So Tok Abah punya giliran pukul 5 petang sampai pukul 7 petang. So Tok Abah insyaAllah panjang umur dan sihat, Tok Abah akan attend ya, wedding di Teluk Panglima Garang ya. Dan besok pagi pun ada wedding Fadil dan Amy punya anak Angah akan nikah dan walimah. Besok pagi petang ada macam-macam open houses ya, macam-macam lah ya. So insyaAllah ya. So kita mendoakan, kita sentiasa buat apa pun terbaik. Do your best. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Jangan lupa Al-Kahfi, banyak selawat, cukup potong trim apa yang patut, sunnah hari Jumaat, banyak selawat, banyak istighfar, Al-Kahfi insyaAllah ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Dan yang telah sedekah subuh tadi, tahniah. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.